Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke kelas sirah tahun 5. Pelajaran 2, kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam 2 unit, iaitu unit yang pertama, peristiwa kewafatan Nabi Muhammad. Unit yang kedua, penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah. Hari ini mukadimah akan ajar tajuk penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tajuk terakhir bagi sirah tahun 5. Kita akan bermula dengan biodata Sayyidina Abu Bakar, pelantikan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ucapan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam pertama dan jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Biodata Sayyidina Abu Bakar. Nama asal Sayyidina Abu Bakar ialah Abdullah bin Abi Kahafah, berketurunan bangsa Quraisy. Ayahanda beliau bernama Abi Kahafah bin Amin bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim, manakala ibunda bernama Salamah bin Sahlin bin Amar. Sayyidina Abu Bakar merupakan lelaki dewasa pertama memeluk Islam ketika Rasulullah menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi. Selepas beriman kepada Allah, beliau digelar As-Siddiq. Beliau dilahirkan pada tahun kedua selepas kelahiran Rasulullah, iaitu tahun Gajah juga. Sayyidina Abu Bakar merupakan peniaga dan usahawan yang berjaya. Dilantik menjadi khalifah pertama pada tahun ke-11 Hijrah bersamaan 632 Masihi. Memegang jawatan sebagai khalifah Ar-Rashidin yang pertama pada selama 2 tahun 3 bulan. Meninggal dunia pada hari Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Pelantikan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Pertama, terdapat perselisihan faham antara 3 kaum utama, iaitu kaum Muhajirin, kaum Ansar dan Bani Hashim. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, berlaku perselisihan untuk menentukan pengganti baginda. 3 kumpulan utama iaitu kaum Muhajirin, kaum Ansar dan Bani Hashim berpendapat bahawa orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin ialah daripada kalangan mereka. Terdapat 3 tokoh utama daripada kaum mereka iaitu Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah. Kaum Ansar menjelaskan bahawa 3 tokoh daripada kalangan kaum mereka yang layak dilantik menjadi pemimpin iaitu Sa'ad bin Ubaidah, Habab bin Al-Muzi dan Bashir bin Sa'ad. Bani Hashim menegaskan bahawa Ali bin Abi Talib merupakan orang yang paling layak untuk dilantik menjadi pengganti Rasulullah. Rundingan antara tokoh utama. Selepas mendengar perselisihan antara kaum-kaum tersebut, 3 tokoh utama ini telah masuk campur dan datang ke balai Bani Sa'idah untuk berbincang dengan ketua kaum Ansar. Keadaan menjadi tegang apabila mereka mencadangkan 2 orang ketua dilantik tetapi ditentang oleh Umar. Ketegangan diredakan oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah telah mencadangkan Abu Bakar sebagai khalifah dan disokong oleh Umar. Lantas Umar berbaiat janji setia dengan Abu Bakar dan disertai oleh umat Islam yang lain. Yang seterusnya adalah pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Semua berbaiat dengan Sayyidina Abu Bakar selepas Umar bersetuju untuk melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Baiat ini dikenali sebagai As-Saqifah. Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah Islam yang pertama dalam sejarah Islam. Baiat yang kedua bersama dengan orang ramai di masjid yang dinamakan Baiat Al-Kubra. Ali bin Abi Talib lambat berbaiat.
Kenapa Ali bin Abi Talib lambat berbai'ah? Kerana tidak bersetuju dengan pelantikan Abu Bakar. Kerana ketika pelantikan dibuat, kaum Bani Hashim tidak diajak untuk berunding. Sebab itulah Ali bin Abi Talib lambat berbai'ah dengan Abu Bakar, iaitu selepas 6 bulan pelantikan Abu Bakar. 3 polisi pentadbiran Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama, memerangi golongan murtad, Nabi palsu dan golongan enggan membayar zakat. Menggerakkan semula tentera Usamah bin Zaid untuk memerangi penduduk Khazan yang telah membunuh utusan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, melantik khalifah selepasnya dengan tujuan memelihara perpaduan. Ucapan Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah Islam yang pertama. Wahai manusia, aku telah dilantik sebagai pemimpin kepada kamu. Aku bukanlah orang yang terbaik dalam kalangan kamu. Jika aku berlaku baik dalam urusanku, sokonlah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka betulkanlah aku. Jujur adalah satu amanah dan dusta adalah khianat. Orang kuat di antara kamu adalah lemah. Sehingga hak orang lemah aku tarik daripadanya. Orang yang lemah di antara kamu pada aku adalah kuat. Sebab akan ku ambil haknya itu daripada orang kuat. InsyaAllah, janganlah kamu menghentikan jihad. Kamu tidak ditimpa kehinaan. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, janganlah ikut aku lagi. Berdirilah untuk menunaikan solat. Semoga Allah merahmati kamu. 3. Jasa Sayyidina Abu Bakar sepanjang pentadbirannya sebagai khalifah pertama Islam, iaitu selama 2 tahun 2 bulan ini. Beliau telah menghapuskan golongan murtad, menghapuskan golongan Nabi palsu, menghapuskan golongan yang enggan membayar zakat, membebaskan negeri yang berada di bawah cengkaman Rom dan Parsi, dan akhir sekali mengumpulkan tulisan Al-Quran. Namun, antara yang paling utama dalam pentadbirannya adalah dia menghapuskan golongan murtad ni, menghapuskan Nabi palsu dan orang yang golongan yang enggan membayar zakat. Sekian, terima kasih.